cerita seterusnya ialah walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur. Kami telah datangkan kepada Firaun seorang pemberi amaran. Sungguh Firaun dan kaumnya telah didatangi seorang pemberi amaran. Seperti sebelum ini, berbeza dengan sebelum ini, Allah tidak perkenalkan jalan cerita semacam ni. Allah datangkan kaum tu menolak Rasul. Allah datangkan pula satu kaum ni langsung tak ada borak dengan Rasul, terus diazab. Kemudian Allah datangkan pula satu lagi kaum negotiate dengan Rasul dia. Kemudian datang pula satu lagi cerita, Allah bagi tahu Rasul ni buat apa terhadap kaum tu sehingga dia diselamatkan dan digelar sebagai orang yang bersyukur. Kali ini Allah bagi tahu Firaun didatangi seorang Rasul. Firaun telah diberikan amaran. You have been warned. Anda telah diberitahu. Anda telah diberi amaran. Sekarang, bila dah diberi amaran, apa tindakan anda? Firaun dan keluarganya telah didatangkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun dan kaumnya berbangsa Kipti. Diberikan pelbagai ancaman-ancaman yang jelas. Bukan satu, bukan dua, lebih dari 9 peringatan didatangkan kepada Firaun. Tapi apa Firaun buat? Tak mau. Dia tak nak buat apa-apa. Dan tuan-puan, kenapa Firaun begitu benci dengan Bani Israel? Selain daripada dia mimpi kerajaan dia akan jatuh oleh seorang anak dari Bani Israel. Kenapa dia sampai hati untuk memperhambakan Bani Israel, jadikan Bani Israel ni hamba? Why? Tuan-puan pernah tak saya ulas tentang kaitan antara Nabi Yusuf dan Bani Israel? Kecuali Kak Intan dah dengar. Yang lain dah dengar belum? Kaitan antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Bagaimana Bani Israel boleh sampai ke Mesir? Mereka boleh sampai ke Mesir kerana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Bani Israel. So bila dia memerintah, berjaya selamatkan Mesir daripada kemelut 7 tahun kemarau. Maka Nabi Yusuf diangkat menjadi pemimpin tertinggi di negara Mesir. Tapi perlu diingat Nabi Yusuf orang luar, bukan orang Kipti, bukan asal Mesir. So bila dia orang luar, selamanya dia dianggap sebagai orang luar. Negara Malaysia, bangsa Melayu. Mungkinkah kita boleh menerima penasihat keuangan dari Israel? So Nabi Yusuf dia bukan saja dari Israel, dia Bani Israel. Berada di kemuncak jawatan di negara asing, di negara orang Mesir, di negara Kipti. So zaman Nabi Yusuf, dia masih boleh diterima. Kan di hujung cerita Nabi Yusuf, dia bawa keluarga dia ke situ sehingga ibu dia dan bapa dia diletakkan di atas singgasana. Begitu powerful Nabi Yusuf. So bila keluarga ini datang, pindah daripada Palestin ke Mesir, dia akan duduk dan dapat privilege
sama taraf dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Perdana Menteri kot. So mereka akan diletakkan di penempatan mana? Penempatan elit. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 10 tahun selepas itu, 20 tahun selepas itu, generasi berganti. Kalau generasi pada zaman Nabi Yusuf, mereka sangat mengkagumi Nabi Yusuf. Ini orang pernah berjasa, ini orang selamatkan kita, mereka ni orang baik, mereka ni orang beriman. Itu generasi kita. Generasi anak kita masih boleh menerima Nabi Yusuf, orang luar. Tapi pat cucu, generasi cicit, mereka mula mempersoalkan, kenapa dulu Tunku Abdul Rahman terima ni bangsa Cina dan India di sini? Kenapa dulu mereka terima ni Bani Israel ni menetap dekat kawasan elit ni? Kami anak jati Mesir. Kami pun mampu takbir negara kami. Ini setelah bergenerasi, tuan-puan. Setelah beranak pinak pada level cucu, cicit, piut sampai ke bawah. Dan akhirnya berlakulah penentangan dan pemberontakan. Menggulingkan kerajaan yang favor kepada orang luar. Maka timbullah semangat kebangsaan yang dibawa oleh naratif-naratif baru ni, negara Mesir untuk Mesir. Maka kerajaan yang dipanggil Malik dijatuhkan, naiklah kerajaan baru namanya Firaun. Kemudian bila lahir generasi Firaun yang baru ni, maka dahulu pejabat-pejabat kerajaan yang dikuasai oleh Bani Israel, sebab mereka tinggal di kawasan elit, mereka dapat akses kepada pendidikan yang baik dan tinggi, akhirnya menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Mereka ini semua dipecat dan bangsa Bani Israel dijadikan hamba. Lama kelamaan mereka menjadi hamba di situ, di Mesir. Kerana apa? Semangat kebangsaan tadi. Kalau anak Melayu dapat beasiswa, anak India dan Cina kena usaha sendiri. Oh, kita tak ada kaitan dengan Firaun. Tak ada kaitan. Benda ni sering berulang, tuan-puan. Tengok mana-mana negara. Negara Cina, ada dia bagi muka pada orang luar? Tak ada. Amerika terpaksa bagi muka sebab dia orang ni bangsa penjajah. Amerika tu asalnya Red Indian, itu pun dipanggil India. Sedangkan mereka tu bukan India. Native Amerika. Negara India ada bagi muka pada orang luar? Tak. Sama juga macam Mesir. Dia tak bagi muka pada Bani Israel. Selepas kewafatan Nabi Yusuf, maka Bani Israel dijadikan hamba kerana melampau batas itu. Allah utuskan Nabi Musa kepada Firaun untuk bagi amaran. Kerana ketika Nabi Musa jumpa dengan Firaun, ada dua permintaan Nabi Musa. Ada dua perkara yang Nabi Musa bawa. Pertama, Nabi Musa kata, aku utusan Tuhan. Yang kedua, serahkan urusan Bani Israel padaku. Gitu latar belakang kisahnya. Terus sekarang kita nak tahu, nak tengok perangai Firaun. Sama tak dengan perangai kita?
Dan kalau dalam konteks surah Qamar turun kepada kafir Quraisy, Allah suruh kafir Quraisy tengok perangai Firaun ni, ada tak sama dengan perangai korang? So lazimnya bila datang cerita Firaun, target utama, audien pertama yang menerima cerita Firaun ialah kafir Quraisy. Kalau datang cerita Bani Israel, audiens utama, target utama cerita itu adalah untuk orang munafik. So kalau kita jumpa dalam Quran cerita Firaun, oh ini Makkiyah. Kalau jumpa Bani Israel, oh ini Nabi sudah berhijrah ke Madinah, ini Madaniyah. So ada persamaan antara Firaun dan kafir Quraisy. So apa yang Firaun buat? Kazzabu bi ayatina. Dia dustakan ayat-ayat kami. Dia dustakan tanda-tanda yang kami beri. Lampu merah semua dia langgar. Papan tanda berhenti dia buat tak tahu. Dalam roundabout dia main masuk aja. Tu kazzabu bi ayatina. Dia endahkan. Dia tak endahkan ayat-ayat kami. Kulliha, semuanya. Tak ada satu pun dia ikut. Tuan-tuan, kita bagaimana? Kita dustakan semua? Atau kita ambil sebahagian? Atau buat sebahagian? Kazzabu bi ayatina kulliha. Firaun dahsyat. Dia nampak mukjizat dan didustakan. Apa saja datang dari Musa, dia tolak. Tak mahu terima dakwah Musa. Sedangkan Musa minta dua benda je. Dia utusan Allah dan serahkan urusan Bani Israel. Dua benda tu je. Dia tak nak. Kulliha, semuanya, semua mukjizat yang ditunjukkan. Berapa banyak? Sekurang-kurangnya 9. Semua Firaun tolak. Dalam Quran pernah disebut 9 mukjizat ditolak oleh Firaun. Dan suratul A'raf ada sebut waqalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Firaun berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan pada kami untuk sihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Dia menanggap semua yang Nabi Musa datangkan ini semua sihir. Mereka bukan saja tolak, malah Firaun tuduh Nabi Musa dan Nabi Harun pembawa sihir. Surah Taha disebutkan bagaimana Firaun dan kuncu-kuncunya yang telah ditunjukkan semua tanda tapi mereka menolak. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Sungguh kami telah perlihatkan kepada Firaun tanda-tanda kekuasaan kami, maka dia mendustakan dan enggan. Bila Allah sebut kulliha, mereka tolak semua sekali. Kesan menolak mukjizat ni tuan-puan bahaya. Dan bahayanya sangat besar. Allah kata la u'adzibuhu ahadan la inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan azab dia dengan satu azab yang aku tak pernah azab manusia seperti mana sebelumnya. Dengan kerasnya azab tu. Itu satu mukjizat. Firaun dia tolak semua. Ui, ini dia borong. Dia borong azab Allah tu. Berapa banyak pun. Ui. Dahsyat. Dahsyat. So, fa'akhadnahum.
Fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Kesan daripada penolakan terhadap ayat-ayat Allah, kerana mereka menolak ayat Allah, maka mereka telah diazab oleh Allah sejak dari dunia. Fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Lalu kami azab mereka dengan azab special dari yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Apa azabnya? Dihempas dan dilemaskan dengan air. Dan benda ni sangat ironi. Tuan-puan, air adalah sumber kehidupan. Tapi dengan air juga boleh meragut kehidupan. Ingat lagi kisah pemilik dua kebun. Allah mulakan dengan air sungai yang mengalir menjadi sumber kepada keberhasilan dan kesuburan kebun-kebun dia. Dan Allah tutup dengan bagaimana kebun dia musnah kerana banjir yang berlaku sehingga tanah-tanahnya menjadi lembut dan pohon-pohon tamar berjatuhan menghimpa pokok-pokok anggur. Dan Firaun setelah dia tolak mukjizat-mukjizat Allah, mendustakan, Allah datangkan air menghempas tubuh badannya dan dia lemas. Dalam ayat ni Allah kata fa'akhadnahum, kami sentak dia. Apa? Akhadha ni kami tangkap dan kami heret, macam tu. Apa perkataan Melayu dia? Sentap, hentak. Sentak, senak. Ikutlah apa. Yang penting perbuatan tu, dia sedang duduk-duduk macam tu, kita tarik leher dia. Macam tu. Heret dia. Fa'akhadnahum. Sebelum diheret tu, apa kita buat? Kita macam meragut leher. Meragut rantai leher. Dia minta slow-slow ke? Dia rentap. Rentap. So setelah Firaun dustakan mukjizat, Allah rentap dia dengan rentapan aziz. Aziz ni yang perkasa. Dan muqtadir. Muqtadir, dia sama dengan perkataan, kita selalu jumpa qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir tu maksudnya berkuasa. Tapi muqtadir dengan maksud dia sedang tunjukkan kekuasaan dia. Ayat 42 ni nak bagi tahu kita tuan-puan yang sedang baca Quran. Allah kata, Firaun tolak mukjizat kami semuanya. Lalu kami rentap dia dengan rentapan yang kuat dan keras. Dan waktu itu Allah sedang tunjukkan yang dia berkuasa. Allah nak bagi tahu waktu itu dia boleh tunjukkan yang dia berkuasa, buat pada Firaun macam tu, sekarang pun dia boleh buat. Sekarang pun dia boleh buat. Hai kafir Quraisy, sekarang pun kalau Allah nak rentap kamu boleh. Nazri, sekarang pun kalau Allah nak rentap kamu boleh. Allah muqtadir, sekarang pun dia berkuasa. Sedang berkuasa. Sedang menunjukkan kekuasaan dia. Bila Allah kata sekarang pun dia sedang tunjuk kuasa dia, lalu datang ayat ke-43. Aku farukum. Apa kamu ingat dengan kekufuran kamu? Itu lebih baik min ulaikum.
dari kaum-kaum yang tu. Allah tanya, apa beza kau dengan Firaun? Dengan kekufuran yang kamu buat sekarang ni, apa kamu sangka kamu lebih baik dari mereka? Allah terus tanya kita, kamu. Kita 2-3 hari lalui kisah demi kisah demi kisah. Semuanya kita baca tentang orang lain, tuan-puan. Ayat 43 Allah terus tuju pada kita. Kau yang masih tak nak berubah, kau yang masih engkar, kau yang masih enggan. Kufar dekat sini bukannya kafir non-Muslim. Bukan hanya itu. Tapi keingkaran kita, keengganan kita. Tak naknya kita kepada nak buat kebaikan, masih lagi nak bermusuhan, masih lagi nak berpecah. Masih lagi nak mengumpat, masih lagi nak mencuri, masih lagi nak makan rasuah. Aku farukum khairun. Apa kau ingat kau lebih baik daripada Firaun, daripada Samud, daripada Ad? Am lakum bara'atun fi zubur? Atau adakah kamu ada sebarang bukti dalam Quran, dalam kitab yang kamu boleh bebas daripada neraka? Allah tanya kita, tuan-puan. Allah tanya kita. Kau yang sedang baca surah Qamar, kau ingat kau lebih baik dari orang? Kau ingat kau ada surat pelepasan dari azab neraka? Kita kena duduk dan renung ayat ini dalam-dalam. Allah tanya kita ada surat exceptional tak dibakar dalam neraka ke? Siapa boleh keluarkan surat? Kita kata kita baca Quran. So dengan baca Quran tu kita dapat sijil lepas dari azab neraka. Ada bukti? Allah tanya, ada bukti? Am lakum bara'atun fi zubur? Adakah kamu mempunyai sebarang bukti untuk kamu lepas dari azab? (43) kita boleh jadikan ayat yang sangat peribadi untuk diri kita sendiri. Ayat ni perlu dibaca setiap pagi, setiap hari untuk beri kesedaran, untuk beri tamparan kepada jiwa kita. Apa kamu ingat kamu lebih baik daripada kaum itu? Apa kamu ingat kamu dah dapat surat pelepasan dari azab neraka? 43. Ayat macam ni yang perlu ditulis di frame, tampal di dinding, letak di dahi, yang sering diulang baca, supaya kita tetap kekal beringat dan beringat dan beringat. Allah tidak bezakan, Allah tidak datangkan cerita kaum Ad untuk kita rasa, kita selamat, dia orang yang teruk. Tetapi Allah datangkan cerita kaum Ad nak bagi tahu engkau dengan kaum Ad tak jauh beza. Kalau Allah boleh azab mereka, apa yang menahan dari Allah azab engkau kalau engkau buat salah dan buat dosa? Kufarukum. Dan ayat ni ayat yang menyuruh kita merendahkan diri depan Quran. Betapa kita bukan siapa-siapa pun. Kita tak dapat sebarang privilege layanan VIP. Tak. Di hadapan Allah kita sama.
Begitu adil Allah, tidak melihat pun siapa-siapa. Tak membezakan pun. Yang bersalah tetap dilayan sebagai pesalah. Yang baik dan betul tetap dilayan sebagai yang baik dan betul. Allah tak pilih bulu. Kufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Dah boleh hafal dah tu tuan-tuan ayat ni ya. 43. 44. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Bahkan mereka berkata, kami bersatu. Dah tentu kami dapat selamatkan diri. Kan kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kami kan bersatu. Dah tentu kami akan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Firaun sebut macam tu. Kami ada tentera yang ramai. Kami boleh bela diri. Kami ada wali dan nabi. Ada malaikat yang sering mendoakan kami. Kami ramai. Sudah tentu kami dapat membela diri. 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Korang kumpullah berapa ramai. Mereka tetap akan dihujam, dikalahkan. Dan yang lain akan lari bertempiaran. Wa yuwallunad dubur, mereka berpaling, lari, menunjukkan bontot masing-masing. Dubur kan bontot, menunjukkan belakang masing-masing. So ayat 43, 44, 45. Ayat yang mengingatkan kita jangan pernah sangka kita akan selamat walau siapa pun kita. Allah tanya kepada golongan ingkar dalam ayat 43. Kamu sangka kamu ni baik? Kerana itu kamu sangka kamu akan selamat? Oh, tidak. Tak sama sekali. Kan kita jumpa kalimah baro'ah 43 tu. Baro'ah. Apa? Baro'ah ni maksudnya apa? Baro'ah ni jelas. Baro'ah juga maksudnya tidak bersalah. Juga maksudnya selamatkan diri dari sesuatu. Baro'ah juga immunity, kebal. Maka kalimah baro'ah dalam ayat ni bermaksud kebal. Kamu kebal ke? Ada mana-mana bukti dalam kitab yang sebut kamu kebal? Boleh selamat dari azab Allah? Kan bukan kita ni, perasan kita ni umat terpilih. Sama macam musyrikin Mekah. Dia perasan dia umat terpilih kerana dia jaga Kaabah waktu tu. Sama macam Firaun perasan yang dia tu Tuhan. Allah nak bagi tahu kita yang kita tak selamat. Allah nak bagi tahu kita yang kita ni tak selamat. So ada kalangan kita yang sangka kita selamat dari azab Allah. Kerana kita ada keturunan Nabi. Kerana kita ikut sekian guru dan sekian guru. Kerana kita sangka yang kita insan terpilih. Satu kita rasa kita selamat. Allah tanya balik bagi yang rasa begitu. Ada tulis pada mana-mana kitab yang kata kita dah selamat? Tak ada tuan-tuan. Tak ada.
So bayangkan kalau kita semua di tengah laut sedang cuba untuk selamatkan diri dan belum nampak juru penyelamat, apa yang kita buat? Usaha untuk tidak tenggelam. Usaha untuk tidak tenggelam. Selamatkan diri masing-masing. Buat sesuatu. Saat kita semua sama-sama dekat tengah laut, tak ada yang selamat. Yang tak pandai berenang kena belajar juga. Keadaan sudah sangat kritikal. Geraklah apa yang perlu asal terapung. Sebab kita semua tak selamat. Kita semua tak selamat, tuan-tuan. Dalam pada kita sedang berusaha untuk tidak tenggelam, apa yang ada dalam hati, kita sentiasa mohon, Ya Allah selamatkan aku, Ya Allah selamatkan aku. So kalau kita rasa kita tak selamat, kita buat sesuatu kan? Kalau kita rasa rumah yang kita tinggalkan masih boleh ada orang ceroboh, kita rasa tak selamat, kita akan pergi cek satu-satu tingkap rumah kita kan? Kalau kita takut rumah kita daripada kebakaran, kita berusaha untuk berjaga-jaga, pastikan gas ditutup sebelum keluar. Kan tak ada benda yang mudah terbakar dalam rumah. Kita nak selamatkan rumah daripada banjir. Kan kita angkat dokumen-dokumen yang penting, selamatkan TV, barang elektronik. Kan kita buat sesuatu. So bila rasa tak selamat ni, benda ni nikmat besar. Nikmat besar dari Allah. Bila kita rasa kita tak selamat, kita akan usaha cari jalan macam mana nak selamatkan diri. Allah nak tengok usaha kita tu. Allah nak tengok kita punya rasa takut, khauf dan roja, rasa harap. Takut yang kita ni tak selamat dan harap Allah selamatkan kita. How sweet. How sweet. Kadang orang rumah kita suruh kita masak nasi. Kan, dia telefon, bang, nanti balik rumah, tolong masakkan 2 pot. Suami dia ni, pot tu pun dia tak kenal. Kan, pot tu tak kenal. Selama ni, masak nasi dia beli. Guna Grab. So, bila isteri kata, masakkan 2 pot, dia dah gelabah dah. Habislah aku, tak selamatlah aku. Dahlah hari ni, hari disuruh tu, hari anniversary. Kena buat sesuatu. 2 pot. Dia pun cari. Macam mana 2 pot ni? Tengah terkial-kial, isteri dia balik. Isteri dia dah nampak suami dia tengah singsing tangan. Dah buka tempat beras. Ada beras dah bertabur kat bawah. Ada nampak periuk. So dekat kiri kanan tu ada nampak gelas, ada nampak beras, ada nampak itu, ada nampak ini. Suami tengah terkial-kial. Mari bang, ayang tolong bang, mari bang. Asalnya tadi suami dia tak tahu apa-apa. Tapi kerana nak selamat, nak bantu juga, dia buat sesuatu. Walaupun tak berjaya, tapi kerana isteri nampak suami punya usaha, maka datanglah bantuan dan pertolongan. Berbeza dengan isteri telefon, bang, tolong masakkan nasi 2 pot. Suami dia tak tahu, tapi dia tak bagi tahu bini dia yang dia tak tahu. Lalu kerana tak tahu, dia tinggalkan. Isteri dia balik, nampak suami dekat sofa, tengok TV. Nasi beras apa semua tak berusik. Hangin tak satu badan. Hangin. Biar tak tahu. Yang penting ada usaha untuk ambil tahu.
Bukannya bila tak tahu, lantaklah. Aku tak nak ambil tahu. Angin. So aku farukum khairum min ulaikum. Kita ni tidak sempurna dan tak perfect, tuan-puan. Allah nak ingatkan itu. Jangan terbawa-bawa dengan mimpi indah yang kita ni umat terpilih, umat Nabi SAW boleh dapat syafaat. Tetapi itu tidak menjamin apa-apa keselamatan buat kita. Melainkan kalau kita berusaha sebaik mungkin. Sempurna atau tidak itu bukan ceritanya. Ceritanya ialah apa usaha kita untuk itu. Saya tak faham Quran, Ustaz. Baca. Apa usaha kita? Baca. Baca terjemahan. Dengar tadabbur-tadabbur. Tak dapat banyak sikit. Allah nak tengok usaha itu. Kita tak ada dokumen letter untuk bagi tahu yang kita selamat daripada azab. Tapi usaha kita untuk elakkan dari azab. Tak buat perkara-perkara yang Allah murka. Tidak melazimi benda-benda yang makruh. Itu. So, satu sudut tadi mula-mula kita baca ayat ni macam, ui, depresnya, aku tak selamat macam mana ni. Oh, rupanya cara pandang kita terhadap ayat ni perlu dibetulkan. Bila rasa tak selamat, kita akan ada keinginan untuk selamatkan diri. Begitu baiknya Allah. Okay, next. Am yaqula nahnu jami'un muntasir. Firaun. Mereka kata kami satu kaum yang bersatu yang dapat membela diri. Am yaqulun. Apakah mereka mengatakan? Allah bagi tahu apa respon balas daripada Firaun untuk kita belajar. Allah bagi tahu kita respon balas dari Firaun untuk kita belajar. Apa respon balas dari Firaun? Nahnu jami'un muntasir. Nahnu jami'un muntasir. Kami satu golongan yang bersatu. Kami pasti menang. Musyrikin Mekah kata mereka ramai. Kerana itu mereka boleh bantu sesama mereka. Mereka sangka jika azab Allah tu datang, mereka boleh lawan balik kerana mereka ramai. Ada yang rasa selamat kerana mereka ramai. Kan? Cuba tengok berapa ramai orang-orang yang berapa ramai orang yang buat konsert penuh satu stadium. Apa diorang sangka diorang ramai itu selamat? Tengok apa jadi kat Batang Kali. Itu kan bentuk ujian. Ramai orang berkemah kat situ. Tapi bila datang sesuatu, datang takdir Allah, tanah tu menggulungsu, sesama 100 orang tu boleh saling bantu-membantu selamatkan. Tak, semua disapu. Yang selamatkan siapa? Orang lain, orang luar. Bukan kumpulan tu. Nahnu jami'un muntasir. Kami ramai. Dan kami pasti menang. Dan ayat ni juga kita boleh lihat dalam dimensi begini. Bila dia kata kami ramai, kami menang, itu kan tak ada hubungan dengan Allah. Itu kan dia menafikan bantuan dan perlindungan dari Allah. Semua diharapkan pada kekuatan diri, keyakinan diri.
keupayaan diri sendiri. Dia menafikan kebergantungan pada Allah. Nahnu jami'un muntasir. So, kita dapat idea, tak kala Allah kata kamu tak selamat, rupanya Allah nak kita cepat-cepat berlari, mohon perlindungan dan keselamatan dari Allah. Ada kalanya bapa dan mak kita mengajar kita seperti itu. Kan? Kadang kita tak faham waktu kita budak-budak. Bila kita nak buat sesuatu, mak kita kata tak boleh, kau tak boleh. Kan kita kata mak, hari ni nak buat sponge cake lah. Sponge cake. Mak kita terus tarik muka. Kau masuk dapur pun tak pernah, entah dapur rumah ni pun kau tak tahu kat mana, kecuali kalau mak send location, kau nak masak sponge cake. Tak boleh kau ni. Adakah mak kita sedang merendahkan keupayaan kita untuk masak sponge cake? Itu kalau kita pandang dari sudut negatif. Tapi kalau kita pandang sudut positif, oh mak kata tak boleh, ni dah tentu mak nak tolong saya buat kan. Mak kata saya tak boleh buat, itu yang saya lega. Sebab seorang ibu yang penyayang, dah tentu mak nak tolong bantu saya untuk buat. Kalau macam tu saya nak belajarlah dari mak sampai saya boleh. Patutnya kita pandang macam tu. Bukannya bila orang kata tak boleh dan kita down dan kita terus tinggalkan, orang semua tak supportive. Kita yang tak faham bagaimana ayat Quran ni berfungsi. Bila Allah kata kau tak selamat, cara nak dapatkan keselamatan hanya dari Allah. Bukannya membantah, menafikan dan kata, kami kuat tau. Kami kuat. Kami boleh belilah Thermomix setakat sponge cake tu senang sangat. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Itu silap besar. Silap besar. Sebabnya kita semakin merendah diri kembali pada Allah. Tapi Firaun tak buat begitu. Firaun tak buat begitu. Lantas ayat 45 Allah datangkan. Kumpulan yang bersatu itu tetap akan dikalahkan. Sayuh zamul jam'u. Golongan itu pasti dikalahkan. Hazama. Sayuh zamu. Hazama. Kan nama penyanyi tu kot kan. Hazama tu. Maksudnya mengalahkan. Diatasi atau dilawan. Hazama. Kat mana lagi kita dengar perkataan hazama? Wa hazamal ahzaba wahdah. Kan takbir raya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar wa hazamal ahzab wahdah. Tu hazama, dikalahkan, ditewaskan. Dan latar belakang ayat ni tentang perang Badar. Waktu tu musyrikin Mekah ramai 1,000 orang berbanding orang Islam 313. Tapi musyrikin Mekah tetap juga kalah sehingga mereka terpaksa melarikan diri. Kerana kemenangan dan kekuatan
bukan terdapat pada diri atau berapa ramai engkau ada, tetapi adalah tertakluk kepada bantuan dan takdir dari Allah. Sayuh zamul jam'u. Kau kata kau bersatu? Tak. Kau akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur. Dan mereka akan mundur, berpaling dan mencicit berlari. Lari ketakutan berdepan dengan umat Islam yang ada iman pada waktu itu kerana Allah bantu. Kan kadang kita berjaya sampaikan tadabbur sehingga orang rasa wow, aku benar-benar faham tentang ayat ni. So sepatutnya penyampai merasakan syukur kerana Allah yang buka hati, bukannya berbangga. Wow, hebat betul kata-kata aku menyampaikan Quran sehingga orang terasa. Itu bahayanya tuan-puan. Begitulah Quran membetulkan cara kita berfikir. Ayat seperti ini berulang banyak kali. Allah sebut tentang kau akan kalah. Tak ada tempat yang selamat. Dengan kata lain, ayat tu bermaksud kembalilah pada Allah. Mintalah perlindungan pada Allah. Allah nak elakkan daripada kita rasa, kitalah punca, kitalah penyebab menang kalahnya orang tu. Tak. Allah kata tak. Bukan keupayaan dirimu. Tak. Allah yang kurniakan. Bukan apa yang kau buat berhasil. Tak. Hasil tu datang dari Allah. Hasil tu adalah bentuk ujian buatmu. Kau bercakap A, kau nampak hasil A. Hasil A tu Allah datangkan untuk mengujimu. Sama ada engkau bersyukur atau kufur. Engkau cakap A, hasilnya B. Hasil tu adalah untuk mengujimu. Sama ada engkau bersyukur atau kufur. So sayuh zamul jam'u wa yuwallunad dubur. Mereka akhirnya berpaling dan berlari. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adaha wa amar. Bahkan bukan saja kekalahan waktu Badar, tapi pada hari kiamat nanti adalah hari yang dijanjikan buat mereka. Dan hari kiamat wasa'atu dan hari kiamat adaha wa amar. Hari yang amat dahsyat dan sangat pahit. Kalau sekarang dekat dunia kau kalah dan berpaling dan lari ketakutan, oh itu baru permulaan. Itu baru permulaan azab kerana kedegilan manusia tak nak kembali pada Allah. Maka Allah akan halau dia lari ketakutan. Oh itu baru permulaan. Nanti dekat akhirat ada sesuatu yang telah kami janjikan untuk golongan-golongan macam ni. Kalau orang tertanya, hari akhirat? Ya, hari akhirat yang penuh dengan kedahsyatan dan penuh dengan kepahitan. Itu yang kadang tuan-puan, kadang perkataan kita terhadap kehidupan dunia ni melampau. Melampau macam mana? Bila kita tak faham tentang kehidupan, dunia terutamanya, tak kala kita lalui ujian dan cabaran, kita tak melihat dia sebagai ujian dan cabaran. Kita menanggap ni sebagai kepahitan. Kita menanggap ujian dunia ni sebagai keras, sukar, susah.
Cuba tengok orang-orang yang dilanda kesusahan dan kesukaran. Tanya pengalaman hidup manusia tentang hidup dekat dunia. Cuba tanya orang-orang dekat sebelah. Cuba tanya, kan, circle kita dalam ni 112 orang. Apa pandangan anda tentang kehidupan, tentang kesukaran? Ya Ustaz, hidup ni keras Ustaz. Hidup ni susah Ustaz. Dunia ni penuh dengan kesukaran Ustaz. Kita stated the reality seperti mana yang Allah bagi tahu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia dengan penuh kesukaran. Bukan sukar Allah ciptakan manusia. Kami ciptakan hidup manusia itu dia akan hadapi kesukaran dan kesusahan. Itu realiti yang Allah bentang pada kita. So kalau kita tak nak kesukaran dan kesusahan, ubat dia ialah kembali pada Allah. Ubat dia ialah kembali pada Allah. Hanya Allah yang boleh buatkan hidup kita mudah, ringan, senang. Bukannya bermaksud bila kembali pada Allah, kereta kita aksiden, kerosakannya tak teruk. Tak. Aksiden rosak juga. Kalau aksiden, teruk juga. Tapi bagaimana hati kita melihat aksiden itu tidak mendatangkan rasa sakit sebab ada iman, percaya, yakin Allah akan bantu. Kehidupan kita akan juga dilandai dengan kematian. Bukannya bila dilandai kematian, orang yang kita sayang tu tak mati. Tak. Mati juga. Tapi bila dia mati, tak kala benda tu hadir, mengejut hati kita ini. Boleh benar reda dan menerima. Tidaklah sedih berpanjangan. Asyik-asyik menangis. Tak boleh nak move on. Sebab ada yakin, percaya pada Allah. Dan bayangkan kalau orang tak ada idea tu. Tak ada idea beriman kembali pada Allah. Lalu bila dia hadapi kematian, aksiden, dia hadapi sorang-sorang. Kan berat. Sorang-sorang dia memikir, sorang-sorang dia memendam rasa berat. Dan Allah kata lebih berat dari itu. Nanti dekat akhirat, dia telah dijanjikan kehidupan yang lebih dahsyat dan sangat pahit. Kesiannya orang tak beriman. Kesian. Satu dakwah kita, kenalkan dia pada Allah. Supaya hidup dia bukan sahaja lebih tenang, lebih damai di dunia. Tetapi dia tidak akan melalui saat-saat dahsyat dan sukar di akhirat kelak. So boleh nampak begitu. Itulah gambaran sedikit sebanyak tentang hidup. Allah datangkan kisah terakhir tentang Fir'aun satu ayat. Selebihnya adalah peringatan kepada kita. Bagaimana sebenarnya kehidupan ni? Bagaimana sebenarnya tanggapan manusia terhadap Allah? Bila dia tinggalkan Allah, dia sedang berhadapan dengan dunia sorang-sorang dia. Sebab tu Allah ajak, jom kembalilah pada aku. Sembahlah aku. Berlindunglah pada aku. Supaya hidup yang kita lalui dekat dunia ni, dunia akan tunduk. Kerana dunia sangat taat pada Allah. Kalau kita kembali pada Allah, kita lalui dunia dengan sangat mudah. Sebab dunia tunduk. Dunia taat pada Allah. So, saya harap boleh nampak idea kasar semacam itu.
So next kita akan lalui peringatan demi peringatan dari Allah sebelum ditutup surah Qamar ini dengan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Allah tutup surah Qamar dengan pandangan dan pengalaman di syurga. Surah Qamar dilalui, dimulakan dengan betapa ada kaum-kaum yang engkar, yang kena azab, ada yang ditolong, ada yang dibantu, mereka diberi peringatan dan peringatan dan peringatan, ada yang tak nak, ada yang berpaling, ada yang lari. Tapi di hujung Allah tutup dengan bagaimana, apa balasan kepada orang-orang yang taat dan nak dengar ni, nak dengar nasihat, mereka bakal melalui kehidupan yang penuh dengan nikmat berpanjangan selama-lamanya. Di mana? Di syurga. Barakallahu li walakum. Kembali kepada Puan Misliah, moderator kita pagi ni. Ya, terima kasih Ustaz dan tahniah kepada seramai 112 orang jemaah yang begitu setia mengikuti tadabbur surah Al-Qamar pada pagi ini ya. Dan ya, persoalan yang memang wajar kita tanyakan kepada diri kita. Adakah guarantee letter ataupun surat pasti yang kita ni bebas daripada siksaan api neraka? Jarang-jarang kita tanyakan pada diri kita. Terima kasih Ustaz kerana mengingatkan kita tentang persoalan itu. Jadikan persoalan itu soalan paling-paling pun bila hari kelahiran kita tanyakanlah ya. Kalau tak pun hari-hari kita tanyakan, setahun sekali wajar juga kita tanyakan pada diri kita. Dan ya, itu dia surah Al-Qamar 55 ayat yang dimulakan dengan kaum yang ingkar dan di hujungnya tentang balasan orang yang taat dan nikmat yang diperolehi di syurga nanti ya. Ya, terima kasih dan akhir kata bagi pihak pengurusan, saya mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara sepanjang mengendalikan majlis ini, dan yang sempurna itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu dari kelemahan kita juga. Sebelum berakhir, mohon Al-Fadil Ustaz, adakah saya nak bukakan ada soalan Ustaz? Boleh kita? Boleh. Boleh ya. Saya bukakan seandainya ada persoalan dari jemaah kita. Silakan. Sekiranya ada. Tadabbur yang menarik hari ini. Saya nak ucap terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tadabbur yang sangat baik. Dan tahniah kepada Ustaz dan Ustazah. Ya, terima kasih Puan Maria. Ada lain-lain persoalan? Ada? Puan Noraza, jangan malu. Ada banyak soalan tapi pemalu, tak apa. Tak ada orang nampak, tanyakan aja. Silakan Puan. On-kan mikrofon, silakan. Masih malu? Tak malu. Okeylah. Ada siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya soalan. Sekiranya kan macam Ustaz sebut tadi, sekiranya kita contohnya kita share satu ayat Quran lah, dan dengan izin Allah orang tu berubah, tapi Allah lah yang merubahkan hati dia tu kan untuk kebaikan, tetapi kita bukan rasa macam kerana ayat tu lah dia dah berubah, atau kerana ayat tu lah yang kita share tu lah dia jadi lebih baik. Tapi macam kita rasa macam apa ya Ustaz apa yang patut kita rasa lah sebenarnya kalau kita perasan macam tu? Apa yang patut kita rasa? Kita patut rasa yang kita kekal atas hidayah. Allah yang boleh merubah orang tu, dan kita juga boleh berubah menjadi tak baik, kan? So kita patut rasa lebih harapkan hidayah dan panduan berpanjangan berterusan dari Allah. Gembira orang tu dapat hidayah, gembira dia dapat kenal Allah, tapi bukan dalam bentuk dia dapat tu kerana aku, tak.
Semuanya kerana Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua datang dari Allah. Saya suka untuk belajar daripada Zulkarnain. Zulkarnain yang dia buat, dia bukan buat menara berkembar macam Petronas. Tapi dia buat tembok yang boleh menutupi setinggi gunung. Tembok besi yang boleh menutupi setinggi gunung. Dan ketika wartawan tanyakan dia apa yang dia rasa, respon dia ialah Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Dia tak ambil kredit terhadap apa yang dia buat. Dan dia nyatakan satu realiti tentang apa yang dia dah buat. Realitinya ialah jika Allah berkehendak dia ni hancur, benda ni akan hancur. Jika Allah berkehendak dia ni hancur, dia ni akan hancur. So, bila kita terima sesuatu yang menggembirakan, lazimnya Nabi SAW nasihatkan, sebutkan Alhamdulillah bini'matihi tatimmus solihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat yang dia kurniakan, yang Allah kurniakan ini, sempurnalah kebaikan. Ayat tu kita kembalikan semua punca kebaikan apa yang berlaku kepada Allah, bukan daripada kita. Dan kalau berlaku sesuatu yang kita tak suka, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas apa jua yang berlaku. Perkataan apa jua yang berlaku ni sangat umum. Kita not even mention keburukan, not even mention Allah, tapi kita cuma bagi satu blanket statement, apa pun yang berlaku, Allah yang maha terpuji. Luar biasa Puan, luar biasa. So katalah kita buat sesuatu, sampaikan ayat Quran dan dia berubah. Ungkapan kita, segala puji bagi Allah. Dengan nikmat ini, sempurna kebaikan dan kebenaran yang datang dari Allah. Luar biasa. Kita tak ambil kredit, tapi kita bergembira dengan kebaikan yang Allah beri. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama. Gitu ya, kita tak ambil kredit tapi kita bergembira dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu dia. Kita bersyukur dengan apa saja yang telah dikurniakan kepada kita ya. Kita masih lagi bukakan satu lagi soalan sekiranya ada. Satu lagi soalan. Ada? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, Silakan Pak Tengah. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya ikut ni sebab dapat notification daripada grup JAA Ustaz, dan saya pun ikut Ustaz, Kak Imi Azlina ni. Saya dah baca surah Al-Qamar ni Ustaz, tapi hari ni sudut pandangnya sangat berbeza. Dan itulah dia masuk hospital pun nak guarantee letter Ustaz. Sekarang ni guarantee letter pun tak dapat lagi Ustaz kan. Tapi dah perasan macam apa yang kita buat ni macam dah confirm dapat guarantee letter Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, macam mana kita nak cakap dengan orang dengan ayat ni yang Ustaz utarakan tadi, nanti nampak macam seolah macam kalau tadi macam Ustaz kata ada yang berpandangan positif tak apa Ustaz, tapi ada yang mengatakan nanti ada yang katakan kita buat ni semua itu kerja Allah untuk menerima segala kebaikan kita. So jadi kalau kita kita macam sentiasa bersangka-sangka, bertanya-tanya, aku buat ni aku dapat tak guarantee letter ni? Macam tu Ustaz. Soalan tu nanti Ustaz faham tak maksud akak ni? Jadi kan macam mana kita nak counter balik dari sudut pandang Ustaz tentang ayat ni tadi, sebab Kak rasa macam suka sangatlah dengan ayat ni tadi. Cantik sangat ayat tu. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Nabi SAW pernah bagi tahu pada audiens, pada sahabat yang baginda pun tak dapat nak selamatkan Fatimah.
Dalam satu occasion lain, Nabi pernah kata, kalau Fatimah mencuri, Ya, aku akan potong tangannya. ya. Kalau Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Perkataan dari Nabi SAW juga mengajar kita yang dia tak ada satu blanket approval datang dari Allah untuk selamatkan siapa-siapa, walaupun anak Nabi. So, bila kita sebutkan perkara yang macam ni, kata kita tak mungkin akan selamat, hanya Allah sahaja yang boleh selamatkan, atau tak ada siapa-siapa yang ada guarantee letter, dan tak ada sesuatu pun yang kita buat boleh menjamin yang kita selamat, kita perlu datangkan juga dengan penjelasan bahawa kalau nak selamat, bergantunglah pada Allah. Kalau nak selamat, bergantunglah pada Allah. Kita rasa selesa dan selamat bila kita buat sesuatu yang Allah suka. Itu je yang kita boleh katakan kita rasa selamat kerana kita berusaha buat apa yang Allah suka. Selalu kembali pada Allah. Dan Allah tidak pernah bagi garanti. Tak ada bentuk pengesahan begitu. Melainkan di hujung hayat kita, husnul khatimah. Itu garantinya. Husnul khatimah tu garanti letter. Mati dengan baik, engkau selamat. Allahu Akbar. Selama kita hidup ni belum ada garanti. Buat itu, buat ini tak garanti. Sebab dia ada lagi tentang soal ikhlas, tentang soal riya, tentang penyakit-penyakit hati, yang itu masih terdapat perbincangan. Tapi bila kita buat dan mati dalam keadaan baik, pun begitu, orang lain tak nampak kita mati dalam keadaan baik tu. Ada orang yang mati di luar toilet. Keluar daripada bersuci, mati depan toilet. Kita tengok, tempat yang tak baik. Kita tak tahu dia mati tak baik ke mati baik tu. Tak tahu. Dan mati dalam keadaan baik ni antara kita dan Tuhan je. Malaikat yang menyambut je. Kita je yang lalui. Sebab tu ada rakan di bilik sebelah. Dalam kuliah yang lain, dia baru kematian isteri. Dia minta pandangan macam mana nak settle down dengan kesedihan. Kalau isteri tu mati dalam keadaan baik dan kita lihat dia di dalam keadaan baik, syurga buat dia. Terutamanya bila dia dapat redha suami. Sekarang suami redha tak? Suami redha, syurga untuk isteri. Kita tak seronok ke kalau isteri masuk syurga? Seronok. So memikirkan itu pun kita sudah sangat seronok, apatah lagi menikmatinya nanti. Jadi memang kita takkan boleh dapat guarantee letter dari Allah, dan itu tidak menjadikan kita patah semangat untuk terus berusaha. Lebih-lebih lagi bila Allah membentangkan pada kita ayat-ayat tentang kembalilah pada Allah, bergantunglah pada Allah, sebutlah nama Allah. Cuma Allah ada bagi garanti. Apa dia? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung, pembantu kepada orang beriman. Selagi kita percaya, Allah ada di situ untuk melindungi dan membantu kita. Jangan risau. Wallahu a'lam. Terima kasih Puan Azlina, dan terima kasih Ustaz atas penerangan itu ya. Semoga kita boleh hindari. Kita sebagai manusia ni tak lari daripada kredit claimer ya. Bila kita dah buat sesuatu, kita nak kredit tu. Begitulah kita ya. Dan doa kita semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Dan akhir sekali saya mohon Boleh saya tanya satu tak? Saya rasa Ustaz sudi ke Ustaz? Boleh.
Okey. Sementara tak buat apa kan hari ni. Terakhir, 2 kali terakhir Puan Marhani. Silakan Puan. Ustaz, Nabi kan Nabi Muhammad SAW kan dah doakan supaya dosa-dosa kita diampunkan. Selain daripada tu, orang-orang Islam yang lain pun doakan supaya kita sebagai Muslim juga diampunkan dosa. Dan tu dosa kita dah ampun kan, kita mesti istighfar lagi kah? Okey. Soalan yang baik. Nabi dah minta ampunkan dosa kita dan kemudian orang lain juga mendoakan kita kan, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Adakah kita masih berdosa? Okay, jawapan kepada soalan ini saya nak bawa kita melihat di hujung surah Hajj. Hujung surah Hajj, surah yang ke-22. Hujung surah Hajj ini, sekejap saya sharekan. Hujung surah Hajj ni memberikan kita satu realiti baru tentang ibadah dan tentang hak beragama. Allah sebut wajahidu fillah, strive for Allah, haqqa jihadi, with the striving due to him. Berjihad menuju Allah, haqqa jihadi, seperti yang Allah nak. Okay, berjihad menuju Allah seperti ataupun mengikut standard yang Allah nak. Contoh, Allah nak kita solat. Sekarang ni adakah kita solat ikut standard Allah? Tumpuan hanya untuk Allah, tak fikirkan yang lain, tak garu-garu, wuduk yang sempurna, sujud yang sempurna, rukuk yang sempurna, baca Fatihah yang sempurna. Sempurnakah solat kita ikut piawai dan standard Allah? Ui, mana sempurna Ustaz? Imam Masjid Negara pun belum tentu sempurna Ustaz. So, adakah dengan ketidaksempurnaan itu, kita rasa kita sudah tak ada dosa? Itu baru bab solat. Mengingati Allah, sebut nama dia, bersyukur atas nikmat dia. Berapa banyak nikmat dia? Sangat banyak. Adakah memadai kita hanya sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah? Memadai untuk kita syukuri nikmat Allah yang bertubi-tubi, bertimpa-timpa, bertali arus dari dulu sampai sekarang. Exactly. Kita sangat kurang dan tak dapat menepati piawaian yang begitu tinggi yang Allah letak. Sebab tu kita perlu kepada istighfar dari Nabi. Pohon keampunan daripada orang-orang ramai untuk kita. Pun begitu, kita masih lagi lemah untuk mencapai standard piawaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang berdosa. Akan terus berdosa. Dan terus-terusanlah mohon keampunan pada Allah dari dosa-dosa kita. Kerana kita tak mungkin untuk capai semacam itu. Melainkan Allah setuju, sudi, ampunkan dosa dan Allah setuju, sudi, suka, redha untuk kita masuk syurga. Wallahu alam. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga kita sentiasa beristighfar dan mohon ampun dari Allah ya. Dan